Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Jadi untuk pagi ni kita tengok untuk subjek Asas Sains Komputer Tingkatan 3. So kita akan buat ulang kaji untuk tajuk 2.0 ya, iaitu perwakilan data. Okey, jadi minggu lepas cikgu dah bercerita berkenaan dengan transposition cipher. Jadi untuk hari ini kita akan tengok tajuk 2.14 membandingkan kaedah cipher. T3 2.1.4 membandingkan kaedah cipher. Jadi ada 3 kaedah cipher yang telah kita pelajari. Yang pertama reverse cipher. Yang kedua substitution cipher dan yang ketiga transposition cipher. Okey, ini 3 lah. 3 jenis kaedah cipher. Jadi setiap jenis tu dia ada bahagian-bahagiannya lagi ya. Okey, yang pertama iaitu reverse cipher. Okey, Nazim, ada berapa type reverse cipher? 3. Ada 3. Apa dia? Reverse ni maksudnya songsangan. Kita buat songsangan, dia ada 2 jenis ya. Dalam buku tu rasanya dia buat 3 tapi ada kesilapan di situ. Reverse cipher dia buat songsangan iaitu setiap perkataan dan juga keseluruhan perkataan. Dia ada 2. Iaitu sosongan kita lakukan berdasarkan perkataan. Dan yang kedua, sosongan yang kita lakukan berdasarkan keseluruhan perkataan mesej tersebut. Jadi ada 2. Setiap perkataan kita sosongkan dan keseluruhan. Nanti kita akan pergi lebih lanjut. Dan yang kedua, jenis yang kedua iaitu substitution cipher. Dia ada 3 jenis. Atbash, scissor cipher dan pig-pen cipher. Masih ingat scissor cipher? Macam mana nak buat proses penyulitan dan yang sulit bagi scissor cipher? Ada yang boleh bagi tahu? Okeylah, Nisa lah. Macam mana nak buat proses scissor cipher? Apa yang perlu kita buat? Kena lukis jadual. Okey, Lepas tu jadual. kena ganti ancuk dia 5 ke kanan. Okey, kita buat jadual satu. Huruf tu kan. A, B, C sampai Z. Lepas tu nak anjak tu dia bergantung kepada kunci yang diberi. Biasanya soalan diberi kunci berapa. Kalau kunci 5, kita kena kosongkan yang depan tu 5 lah. Yang ke-6 barulah kita letak A. Kalau kunci 3, kita kosongkan 3. Yang ke-4 barulah kita letak A kan. Nanti kita tengok lebih lanjut. Untuk pig-pen cipher, siapa boleh bagi tahu macam mana nak buat proses pig-pen cipher? Adam, macam mana Adam nak buat pig-pen cipher? Ada orang lain nak bagi tahu? Kena bina jadual. Bina jadual, lepas tu? Lepas tu guna simbol pig pen. Guna simbol pig-pen tu ambil mana? Simbol pig-pen. Dia dah ada simbol dia kan? Ya ada simbol dah. A macam mana, B macam mana kan? Lepas tu kita tukarkan plain text tersebut kepada simbol kan? Jadi pig-pen ni kita tukarkan teks tersebut kepada simbol. Betul? Betul kan? Nanti kita tengok. Ya. Okey, ini jenis substitution cipher. Dan yang ketiga, jenis transposition cipher. Dia ada 2 jenis. Yang pertama, columnar transposition dan yang kedua, ray-fan cipher. Jadi siapa boleh bagi tahu macam mana proses columnar transposition? Ada nak bagi tahu? Siapa-siapalah? Ada? Sukarela? Macam mana proses untuk columnar transposition? Siapa berani? Tak ada yang berani.
Adam ke? Macam mana proses columnar transposition? Jadi baris aku. Baris, okey. Baris, lepas tu bilangan abjad dalam teks biasa tukar dengan bilangan abjad dalam kunci. Tukar bilangan. Okey, lagi? Lepas tu, lepas tu bilangan baris tu diperlukan ialah 4. Itu 4 baris kok. Okey. Lepas tu dimasukkan semua baris dalam teks biasa ke dalam jadual baris demi baris. Dia ada formula tak? Nak dapatkan jadi lajur itu kita tentukan daripada kunci kan yang diberi. Lepas tu lepas tu kalau ada petok kosong isikan dengan sebarang abjad. Sebarang abjad. Apa beza dengan Ray Fan Cipher? Macam mana juga proses untuk Ray Fan Cipher? Kalau Ray Fan Cipher ya itu lah. Macam mana? Dia ada 2 bahagian. Dia ada 2 baris. Dia transposition. Okey. Ada zigzag. Dalam corak zigzag. Ada corak zigzag pula. Okey. Tak apa. Nanti kita tengok satu-satu Okey. Terima kasih pada semua kerana bagi respon pada jenis-jenis kaedah cipher. Okey, kita tengok. Kita nak sulitkan dan nyah sulitkan perkataan satu saja, iaitu jaga kebersihan kelas. Dan kita nak nyatakan kekuatan dan kelemahan kaedah cipher yang kita gunakan. So, perkataan jaga, dia punya plain text dia, jaga kebersihan kelas. Kita nak nyah sulit dengan menggunakan kaedah-kaedah cipher yang telah kita bincangkan tadilah. Dan lepas tu kita akan nyatakan kekuatan dan kelemahan kaedah cipher yang telah kita gunakan tersebut. Kita boleh faham soalan dia? Dia punya key, dia punya plain text dia, jaga kebersihan kelas. Okey, kita tengok kaedah pertama, reverse cipher. Jaga kebersihan kelas. Jadi untuk melakukan reverse cipher tadi ada 2 kan? Iaitu kita sulitkan setiap perkataan dan juga kita songsangkan keseluruhan perkataan. Jadi ini kita ambil satu contoh lah. Jadi untuk proses penyulitan reverse cipher ini, dia tidak ada kunci. Dia tak perlu kunci lah. Jadi pintu rumah tu boleh buka gitu je. Tak perlu kunci. Caranya kita pilih cara sosangan. Reverse maksudnya kita buat songsangan. Okey? Sama ada setiap perkataan ataupun keseluruhan mesej. Jadi yang ni kita nak buat keseluruhan mesej. Tengok contoh tu. Jaga kebersihan, kita songsangkan dia SALEK ke depan. SALEK dan seterusnya. Maksudnya kita buat proses songsangan keseluruhan. Jadi kita dapatlah jawapan dia. SALEK dan seterusnya sampai AGAJ. Ini proses penyulitan dia. Okey. Jadi nak nyah sulitkannya sama je lah. Kita reverse saja. Iaitu kita songsangkan abjad-abjad dalam teks cipher. Lepas tu boleh dibaca daripada teks cipher. Kita songsangkan semula bila kita nak nyah sulit. Okey. Jadi kekuatan dia untuk untuk reverse cipher, kekuatannya mudah digunakan dan kelemahannya tidak menggunakan kunci. Jika tidak ada kunci, maksudnya pintu tu boleh buka gitu je lah. Siapa-siapa boleh guna. Mesej mudah dinyah sulit dengan hanya menyosangkan sahaja. Ini mudahlah, yang paling mudah dan tidak selamat. Sebab dia tak ada kunci. Maksudnya ini mudah lah. Ini proses reverse cipher. Okey, ini yang pertama. Kekuatannya mudah diguna dan kelemahannya tidak selamat lah, tidak ada kunci dan mudah untuk dinyah sulit. Okey, ini yang pertama, reverse cipher untuk sosangan keseluruhan mesej.
Okey, seterusnya yang kedua, Caesar cipher. Jadi untuk Caesar cipher, kalau dalam soalan dia akan bagi kunci dulu. Kunci 5 ke, kunci 7 ke, kunci 10 ke. Okey. Jadi untuk reverse cipher, apa yang perlu kita buat, kita susun dulu huruf A sampai Z. Lepas tu kita tengok kunci, berapa yang dibagi. Contoh di sini 5. Maksudnya 5 kunci, kita tinggalkan kosong dulu di 5 huruf di hadapan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk yang ke-6 barulah kita masukkan huruf A. Seterusnya lah sampai U. Lepas tu kita sambung V, W, X, Y, Z. Boleh faham ni? Jelas Lepas tu jelas Lepas tu kita lokiskan jadual penggantian abjad berdasarkan anjakan 5 abjad ke kanan ke kanan. Maksudnya kita anjak dulu 5. Lepas tu yang ke-6 barulah kita masukkan huruf A sampai ke Z ke Z lah seterusnya. Lepas tu kita gantikan setiap abjad dalam teks biasa dengan abjad lain berdasarkan jadual yang dihasilkan. Okey, jadi kita gantilah, kita tengok yang atas. Tengok yang atas ni. J kita ganti dengan E. A kita ganti dengan V. B kita ganti dengan W. G kita gantikan dengan B. So kita akan dapatlah cipher tag E, V, B, V, F, Z, W dan seterusnya. Boleh faham? Ia juga agak mudah, tapi lagi selamatlah berbanding dengan yang mula-mula tadi reverse cipher, sebab dia ada kunci. Maksudnya kena buka pintu dulu baru boleh masuk. Boleh faham ni cara nak buat proses penyulitan Caesar cipher? Boleh Okey. Boleh aja sikit aku. Boleh sikit-sikit. Tak boleh sikit-sikit ni, kena boleh belaka. Boleh Okey. Okey. Boleh belaka. Boleh belaka. Okey, tengok pula bagaimana prosesnya sulit untuk Caesar cipher. So kita ganti je lah. Kita lokiskan jadual penggantian abjad dengan ajakan 5, abjad ke kanan. Lepas tu nyah sulit abjad demi abjad berdasarkan jadual penggantian. Untuk nyah sulit, kita hak bawah lah kita ambil. Daripada bawah kita tukar pada atas. Untuk penyulitan tadi daripada atas kita tukar pada yang bawah. Untuk dia punya nyah sulit daripada huruf yang bawah kita gantikan kepada huruf yang atas. Boleh kita terbalik je lah. Jadi kekuatan untuk Caesar cipher ini dia menggunakan kunci. Abjad dalam teks biasa digantikan dengan abjad lain. Tapi dia masih lagi gunakan abjad untuk membuat proses cipher ni. Dia tukar abjad je, dia tukar huruf saja. Okey, kelemahannya kaedah cuba jaya boleh digunakan untuk meramal nilai kunci. Ini dia punya kelemahan. Maksudnya kaedah Caesar cipher ni dia masih lagi tidak secure sebab dia orang boleh teka. Pengguna boleh teka apa maksud teks cipher tersebut. Okey, dia guna kaedah cuba jaya untuk meramal nilai kunci. Ini yang kedua, Caesar cipher. Okey, seterusnya kaedah yang seterusnya pick pen. Pick pen. Kita masih lagi guna plain text jaga kebersihan kelas. Jadi untuk buat proses penyulitan pick pen ini, kita bina jadual perwakilan abjad bagi simbol pick pen. Cuma awak kena ingat kalau untuk proses pick pen, kita tukarkan huruf kepada simbol. Jadi simbol ni awak kena ingat lah. Ini awak kena ingat Yang pertama buatlah petak A, B, C, D, E, F, G sampai ke I. Dia ada berapa ni? 6 3 baris, 3 lajur sampai ke I. Tak ada titik. Yang kedua J, K, L titiknya di tengah. Okay, J, K, L titiknya di tengah.
MNO juga di tengah, PQR juga ada titik ya. Daripada A sampai ke I tidak ada titik. Daripada J ke R dia ada titik di tengah. Boleh? Yang ni awak kena ingat ni bentuk dia punya simbol pit pen Jadi ni kena hafal sikit lah. Lepas tu kita sambung kepada STUV. Macam ni ya. Atas S, lepas tu ke kiri TUV. Macam ni. Dia pergi macam ni. ZZ macam ni ya. S dulu, TUV di bawah. Okay, lepas tu W, X, Y, Z. Yang W, X, Y, Z dia ada titik. Jadi inilah simbol dia. A, B, C ya, macam ni. Jadi kita hanya nak melakukan proses penyulitan, kita hanya menukarkan teks tersebut, huruf tersebut kepada simbol pit pen. Jadi kalau awak tak ingat simbol ni, jadi tak boleh buat lah. Okay. Jadi akhirnya kita akan dapat untuk jaga kebersihan, ini simbol dia. Jadi untuk melakukan prosesnya sulit, bina jadual perwakilan abjad bagi simbol pit pen, tukarkan teks cipher kepada teks biasa ya. Okey, kekuatan untuk pit pen cipher. Yang pertama dia menggunakan kunci, yang kedua abjad dalam teks biasa digantikan dengan simbol lain, itu kekuatan dia. Kelemahannya mudah dinyah sulit jika mengetahui cara perwakilan simbol. Jika orang tahu simbol pit pen ini, dia akan dapat menyah sulitkan. Awak pun yang nak buat proses penyulitan pun kena tahu simbol ini. Mudah je kan nak ingat kan simbol ni kan. Soalan ni ada tahun lepas dia keluar dalam PT3 soalan ni. Ada tahun lepas keluar pit pen. Jadi awak kena ingat simbol ni ya. Ini kelemahan dia. Jadi masih lagi tidak secure lah. Kuncinya hanya nak tukar saja ya. Simbol dan abjad. Simbol dan abjad saja. Okey, ini yang pit pen cipher ya. Okey. Seterusnya untuk ray fan cipher. Untuk ray ni ingat. Kalau ray dia ada hubung kait dengan ZZ dan dia juga bergantung kepada kunci. Soalan dia mesti dia bagi kunci. Okey, kalau kunci 4 katakan diberi. Jadi kita akan buat jadual 4 baris. Okey. Buat 4 baris dan kita isikan abjad-abjad dalam teks biasa ke dalam jadual berdasarkan corak ZZ. ZZ ni ke bawah ni. Jaga kebersihan kelas. ZZ Lepas tu kita akan buatkan cipher tagnya, kita baca daripada baris demi baris. J, B, A, S, A, E, E, H, N, A, seterusnya. So dapatlah dia punya ni. Ini dia punya cipher tag dia. Okay. Untuk kaedah ray fan cipher. Okay. Kita kena buat petok dan kita isi dalam bentuk ZZ untuk plain text tersebut. Okey, ini proses penyulitan. Kalau untuk nyah sulit, dia keliru sikit lah. Jadi kalau untuk proses nyah sulit, yang pertama apa yang perlu kita buat, kita lukis dulu jadual dengan bilangan baris ialah nilai kunci. Nanti dia bagi kunci yang tadi 4 kan, dia bagi 4, itu baris 4 baris. Okey, lajur ialah jumlah abjad dalam teks cipher. Jadi soalan ini nanti kalau dia bagi soalan ini, yang pertama dia akan bagi kunci. Dan yang kedua dia akan bagi cipher tag. Yang ini katakan kunci 4 kan. So kita buat 4 baris. Dan cipher tag tu kita bilang berapa untuk laju. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maksudnya dia ada 19 laju. Nanti cikgu keluarkan soalan ni. Untuk ray fan cipher, cikgu bagi nyah sulit untuk proses nyah sulit. Lepas tu kita tandakan tanda dash ini untuk kita mengelakkan kesilapan. Tanda dash dalam bentuk ZZ. Tanda dash. Okey, selepas kita dapat berapa baris dan selepas kita dapat berapa lajur. Baris itu kita tengok pada kunci ada beri. Lajur itu kita bilang jumlah perkataan dalam cipher tag yang diberi. Okey, lepas tu kita isilah perkataan ni. Kita isi, nak isinya daripada baris daripada baris 1 ke baris 2. J, B, yang ada dash tu kita isi. J, sini B, sini A, sini S. Lepas tu kita baca dia, untuk jadikan plain text kita baca ikut ZZ Okey, ini.
So kita akan dapat macam ni pula. Okey. Jadi kekuatannya menggunakan kunci iaitu baris. Jadi bilangan baris sukar diramal. Dia ini jenis Ray Van Siffen dia agak secure. Dia secure sebab baris itu kita suka nak ramal. Kelemahan jadi abjad-abjad dalam teks cipher terdiri daripada abjad-abjad dalam teks biasa sahaja. Kita buat pertukaran itu hanya berbentuk teks sahaja. Itu kelemahan dia untuk Ray Van Cipher. Dan seterusnya yang kelima. Untuk yang kelima iaitu columnar transposition. Juga kita tukarkan plain text jaga kebersihan kelas. Okay, yang pertama apa yang perlu buat, kita bergantung kepada kunci lah. Tengok soalan apa kunci yang diberi. Dibagi tikar. Jadi dalam soalan tu dia bergantung pada kunci lah. Jadi lah tikar ke, dia bagi tayar ke, bola ke, apa ke. Dia bergantung kepada kunci untuk kita membuat lajur. Okey, lajur ke bawah. Lepas tu kita tentukan urutan abjad tersebut, kunci tersebut dengan urutan abjad. Jadi T, I, K, R. Jadi 5, 2, 3, 1, 4. Bila faham ni? Kita belajar dah minggu lepas ni. A ni kan yang pertama kan? A yang pertama. A, B, C, D. Saya pakai I yang kedua. K yang ketiga. R yang keempat dan seterusnya T yang kelima. Yang akhir sekali kan? Minggu lepas kita dah belajar ni Kita tentukan urutan abjad Okey. Lepas tu kita lokis satu jadual yang mempunyai 5 lajur. 5 lajur, lokis satu jadual 5 lajur. Bilangan baris, untuk mendapatkan bilangan baris kita kena guna formula iaitu bilangan abjad dalam teks biasa, iaitu jaga kebersihan kelas ni berapa bilangan abjad dia. Di sini kita dapat 19. Dan bilangan abjad dalam kunci. Kunci tikar ada 5. So kita bagi. 19 bagi 5 kita dapat 3.8. Lepas tu kita bundarkan. So bila kita bundar kita dapat 4 untuk baris. Kita maksudnya baris yang baru lah yang ke bawah. Kita tambah lagi 4. Yang ni kita tak kira ni, baris ni. Jadi tikar. Lepas tu kita isi lah. Kita isi jaga kebersihan kelas tu ikut baris demi baris. Daripada kiri ke kanan. Jaga kebersihan kelas. Daripada kiri ke kanan. Dan yang untuk yang kosong itu kita letak sebarang huruf. Huruf yang nak letak ni kita pastikan huruf tidak ada dalam perkataan jaga kebersihan kelas. Kita masukkan semua abjad dalam teks biasa ke dalam jadual baris demi baris. Jika terdapat petak yang kosong, isikan dengan sebarang abjad yang tidak ada dalam plain text yang diberi itu. Jaga kebersihan kelas. Ini cikgu isikan X. Okay. Lepas tu kita tuliskan abjad-abjad secara menegak ikut nombor. Yang A dulu, nombor 1 dulu, nombor 2 dulu, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ikut nombor urutan nombor. Lepas tu kita tulis semula abjad itu ikut menurun lah, ikut menurun. A, R, N, S. Yang kedua A, B, H, L dan seterusnya. Sehinggalah kita dapat J, E, I, E. Yang ni pun cikgu nak keluarkan soalan dalam bahagian C. Bahagian C banyak sikit markah, 10 markah. Ini proses untuk penyulitan. Cikgu, Ya. kira terbalik je lah. Yang bawah tu. Yang bawah ni. Ia bukan terbalik. Balik. Ia bukan terbalik. Kita susun ikut nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan terbalik Maknanya kita jadikan dia, kita ambil daripada nombor 1 dulu. Kan tadi kan tikar itu kita buat nombor kan. Ikut urutan abjad. Boleh Adam? Boleh. Boleh Jadi kita ikut nombor ni, kita susun ikut nombor, kita jadikan dia cipher text. Okey, ini untuk proses penyulitan. Jadi untuk proses nyah sulit, kunci yang sama juga tikar. Kan kita buat macam ni jugalah ikut nombor tikar. Lepas tu cipher text-nya ialah ARN. Ni jika soalan dia berilah. Contoh soalan di sini. Lakukan proses nyah sulit menggunakan kaedah columnar transposition dengan kunci tikar dan cipher text-nya yang ini.
contoh soalan. Jadi proses yang pertama kita tentukan dia punya kunci, ikut itu dengan nombor bilangan dia, dan juga berapa baris yang diperlukan. Kita kena buat proses formula, iaitu abjad dalam teks, abjad dalam cipher text ni kita bahagikan dengan abjad dalam kunci, sama saja kita dapat 4. Lepas tu kita lukis satu jadual yang mempunyai 5 lajur. 5 lajur atas ni. Bilangan baris diperoleh dengan formula iaitu 4. Jadi baris ada 4. Awak jangan kira daripada atas ni. Yang 2 ni tak kira. Kira yang baru. 1, 2, 3, 4. Jadi berdasarkan urutan kunci A, R, N, S ni semua ni kita isi. Pindahkan semua abjad dalam teks cipher ke dalam jadual mengikut urutan nombor. Jangan isi gitu je. Kena cari nombor 1 dulu. Kena nombor 1. Kita isi A, R, N, S. Lepas habis dah penuh tu, pergi pada nombor 2 pula. Okay, kita sambung. Nombor 2, A, B, H, L. A, B, H, L. Lepas tu kita tengok pada lajur yang ketiga, kita isi G, A, A, A. Dan seterusnya. Jadi teks mesej dibaca secara mendata. Dimulai dengan baris yang pertama. Sama lah proses yang tadi penyulitan. Kita balikkan saja. Kita baca yang pada baris yang pertama. Jadi kita dapat jaga kebersihan kelas. Jadi kekuatan untuk kolomnar transposition ini ialah dia menggunakan kunci. Nombor pada lajur yang berdasarkan kunci sukar diramal. Ini kekuatan kolomnar transposition. Kelemahan, abjad-abjad dalam teks cipher terdiri daripada abjad-abjad dalam teks biasa juga. Jadi kita hanya tukarkan teks saja. Itu dia punya kelemahan. Jadi untuk tajuk ni cikgu nak keluarkan soalan berikan kekuatan dan kelemahan. Kaedah cipher lah. Contohnya kolomnar transposition ke ataupun scissor cipher ke. Itu contoh soalan. Okey, dah habis tajuk kita. Kita jumpa lagi untuk minggu hadapan pada tajuk yang seterusnya. Sekian.